kita tak akan masuk dia dalam ARR. Dia punya different, dia katakan contoh investment property nilai dia naik daripada 1 million ke 1.1 million. So dia naik sebanyak 100,000. So 100,000 tu kita akan record dia dalam kita panggil kita akan anggap dia dalam gain. Dia macam seolah-olah macam gain lah, gain on disposal macam tu. Kalau kata ni loss pun sama tak? Macam loss on disposal macam tu. Tapi nama dia adalah gain on fair value of investment property. Kalau loss on fair value of investment property. So nama dia macam tu. Okay, tengok yang example number 5, dia kata si Kom Berhad, dia beli investment property 50 juta including transaction cost lah. At the end of first quarter, following the purchase, dia kata fair value of property increased to 52 million. Maksudnya dia kata dia naik daripada 50 kepada 52 juta. Pada untuk second quarter pula, dia fair value dia dah jadi 51 pula. And then rental income yang dia terima daripada dia sewakan bangunan tu adalah RM 1 million. Contoh, dia beritahu lah useful life of property adalah 50 tahun. Okay. Bila dia adalah investment property, useful life tu kita tak guna pakai. Faham tak? Kadang dia saja letak yang tu. Okay. Tujuan dia adalah sebab satu, kita tak gunakan useful life sebab kita tak kira pun depreciation. Okay, so dia kata tadi first quarter dia naik. So dia naik daripada 50 ke 52. So naik ke turun? Kalau naik sebanyak berapa? Kalau turun sebanyak berapa? Hello? Naik. Naik. Naik sebanyak berapa? 2 juta. Naik sebanyak 2 juta. Okay. So investment property bila dia naik daripada 50 ke 52. So dalam ni, kamu akan tambahkan investment property. Betul tak? Bila kamu kena tambah, ialah 50 macam mana nak naik jadi 52. So kena tambah lagi 2 juta. So maksudnya investment property akan bertambah. So that's why kamu tengok tu. Debit investment property. Sebab investment property adalah asset. Sifat dia adalah di sebelah debit. So bila untuk meningkatkan investment property, record di sebelah debit. Okay. Kemudian kreditkan statement of profit and loss di sebelah kredit. Nama dia fair value gain. Ataupun kita panggil gain on fair value investment property. Ataupun letak fair value gain pun boleh. Fair value gain, kalau nak bagi jelas lagi, kamu punya ayat tu fair value gain of investment property. Okay. Kenapa? Ya. Ada orang nak masuk. Ketuk pintu. Mana tak ada pun. Okay, kenapa fair value gain ni di sebelah kredit? Kenapa di sebelah kredit? Kalau kamu tengok balik, yang T account, debit ada asset dengan expenses. Kredit ada liability, equity dengan revenue. So, dia sebelah kredit, dia dalam kategori mana tu? Dia dalam kategori mana tu? Ni. Debit ada dengan expenses, liability, equity dengan revenue. So yang 2 juta yang kredit ni dia dalam kategori mana? Revenue. Revenue lah sebab dia kan gain on fair value. So dia adalah revenue. So that's why dia sebelah kredit. Kalau dia dapat loss, automatik kamu akan tengok dia akan record di sebelah debit. Maksudnya debit
statement of profit and loss, nama dia loss on fair value lah, itu maksudnya. Okay. Kemudian dia kata sebab dia kata sekarang ni dia kata rental income per quarter, bukan per year tau, per quarter. Setiap 3 bulan income dia adalah sebanyak 1 juta. So dia suruh record ikut quarter, by quarter. So first quarter tadi kita dah record nilai dia naik. Sekarang ni kita nak record dia pula nilai dia yang dia dapat daripada rental income. So dia dapat duit 1 juta daripada rental income kan. So debit bank, credit rental, SOPL, rental income. Kenapa dia sebelah kredit rental income ni? Dia dalam kategori mana? Revenue. Ya, revenue juga. Ni nampak? Dia dalam kategori revenue juga. Ni dia dalam kategori revenue juga. Okay. So that's why credit rental income. And then kita pergi pula ke second quarter. Okay, sekarang ni bila masuk second quarter, berapa nilai investment property yang balance brought down? Nilai yang terbaru berapa sekarang ni? Adakah 50 lagi? 51. Tak, itu yang lepas dia revalue. Itu nilai yang dia revalue. Ini yang selepas dia yang first quarter tu. First quarter dia revalue jadi berapa? 52 kan? 52. So, bila masuk second quarter, mula-mula dia akan bawa amount 52 juta. Faham tak? Okay, sekarang ni bila at the end of second quarter dia jadi berapa? 51. Ya, jadi 51. Daripada 52, sekarang ni bila end of second quarter, the figure, the amount, dia akan reduce to from 52 million to 51 million. So, increase or decrease? Decrease So, dia decrease by 1 million pula. Kali ni dia turun pula sebanyak 1 juta. So, record lah balik. So, investment property akan turun kan? So, turun sama juga. Sama juga. Kita akan record asset. Investment property dia asset kan? Bila dia turun, kita akan record dia di sebelah opposite side dia. Iaitu sebelah credit. So, that's why kamu tengok credit investment property. Faham? So, credit investment property sebab nilai dia berkurang sebanyak 1 juta. And then, debit dia adalah statement of profit and loss, fair value loss. Kenapa dia sebelah debit? Dia dalam kategori mana? Expenses. Ya, ini adalah 1 juta di sebelah debit adalah expenses. Okay, boleh? So second quarter sama jugalah dia terima rental income. So sama juga macam yang first tadi, debit bank, credit rental income. Rental income kenapa dia credit? Sebab dia terima duit. Dia adalah revenue. Okay, kemudian kita tengok ni pula. Okay, subsequent recognition issues. Okay, isu dia adalah, okay, subsequent recognition issue ni contohnya adalah, katakan sebelum ni, between 116 dengan 140. Okay. Maksudnya sekarang ni adalah kita reclassify. Kenapa kita reclassify? Contohnya daripada yang dibagi A ni adalah daripada investment property kepada PPE. Contohnya, sebelum ni kita record dia adalah investment property. Sebab apa? Sebab bangunan tu kita sewakan kepada orang luar. Itu adalah investment property. Macam mana dia boleh berubah jadi PPE pula? Siapa-siapa boleh tolong explain kat saya?
Dia guna untuk admit. Ya, dia bila dia dah berubah classification dia guna untuk admin. Bila dia guna untuk admin, automatically kita kena ubah dia punya ni. Maksudnya dulu investment property, sekarang ni dia tak boleh duduk dekat karakteristik investment property sebab dia dah berubah. Kenapa dia berubah tadi? Sebab dia gunakan balik bangunan tu. Mungkin dia dah keluarkan penyewa, sekarang ni bangunan tu the whole building ataupun majority building semua dia dah gunakan untuk kegunaan office dia for administrative purposes. Automatically kamu kena tukar daripada investment property kepada PPE 116. So automatically macam mana cara kamu nak tukar dia? Yang ni jadi isu ni. Okay. Isu dia tak kisah kamu pegang betul-betul apa yang saya cakap ni. Dia tak kisah mana-mana. Nanti kamu akan belajar untuk sama macam yang kita belajar yang hari tu MFIS 5 ke, daripada PPE pergi ke MFIS 5 ke, MFIS 5 pergi ke 140 ke, 140 investment property pergi ke PPE ke, tak kisah pergi ke mana-mana, kamu kena ingat satu benda je. Cara dia nak pergi ke sana, pergi ke tempat lain, contohnya macam investment property, bila dia nak pergi ke PPE, first dia kena value balik aset tu. Faham tak? Faham tak? Investment property tu sebelum dia pindah pergi ke PPE, dia kena revalue balik. Nilai yang the latest berapa sekarang ni investment property? Faham tak? Faham. Sama juga dengan kalau kata macam cuma untuk macam MFIS 5 nak pergi ke mana-mana pun dia kena revalue dulu. Itu dia punya tata cara dia. Sama juga sebab nilai yang baru tu akan berpindah pergi ke tempat yang baru tu. Tempat yang baru yang mana? PPE lah, macam dalam kes ni investment property pergi ke PPE. Okay, so nanti katakan contoh saya cerita dulu. Value building tu 1 juta. Lepas tu katakan hujung tahun ni tiba-tiba dia nak ubah daripada investment property kepada PPE. Sebab dia ubah karakteristik dia. Mungkin bangunan tu dia dah gunakan untuk for admin. Okay, so sekarang ni dia kena tukarlah daripada investment property ke PPE. So ingat 1 million harga lama. So sebelum kita berpindah ke PPE kita kena revalue dahulu. So katakan daripada 1 million pergi ke 1.2 million. Faham tak? Hujung tahun bila kita nak pindahkan dia, kita kena revalue dulu. 1 juta pergi ke 1.2 juta. Okay, so naik ke turun? Naik. Naik, okay. Sekarang ni settlekan yang tu dulu cara investment property. Bila naik 200,000 tu pergi ke mana? SOPL. SOPL, dia sebagai gain. Kalau dia naik sebagai gain. Kalau kata dia turun, record dia sebagai loss. Sama macam tu. Okay, cuma beza dia, bila kita nak record pergi ke PPE pula, maksudnya sekarang ni investment property kita akan tutup dah. So kita akan transfer value tu ke PPE. Sekarang ni saya tanya kamu, kita nak transfer ke PPE pakai 1 juta ke 1.2? Ambil harga yang baru. Ya, kena ambil harga yang baru. So maksudnya, bila kita buka buku baru dalam PPE, kamu akan record kos untuk PPE yang baru adalah 1.2 juta. Clear? Saya tanya dulu, kamu clear tak ni? Clear. Okay, clear? Ini saya buat illustration macam tu. Okay, sekarang kita pergi ke example. Contohnya di sini kata on 1st January 2005, Durian Berhad, dia kata dia beli investment property, cost 50. And then, macam biasalah, dia apply fair value model lah. Sebab biasanya investment property ni memang fair value model. Walaupun adalah, dia boleh pilih cost model, tapi jarang sangat-sangat kita akan gunakan fair value model sebab tak relevan. Investment property ni sebab kita selalunya kita akan record dia sebagai, kita panggil
kita akan record dia sebagai kita akan record dia ikut approach revaluation model. Okey. Sekarang ni dia kata dia beli 1 Januari. Pada 31 Disember market value dia jadi 60. Faham tak? Tahun 2005. Okey. Tapi dia kata sekarang ni pada tahun hadapan ni satu, pada 31 Disember 2006 market value dia jadi 55 pula. Tapi dia kata pada 1 Januari sehari selepas yang 30 kamu kena tengok betul-betul tarikh tau. Dia beli 1 Januari 2005. Kemudian hujung tahun dia revalue. Tahun yang pertama tak ada dia apa-apa lagi. Dia revalue jadi 60. Tapi masalahnya sekarang ni dia nak tukar ke PPE pada hujung tahun 2006 ataupun senang cerita awal tahun 2000X7. Ni. So maksudnya sekarang ni untuk tahun yang pertama kamu kira macam biasa dulu. Hujung tahun 2005 dia berubah daripada 50 ke 60. Naik ke turun? Naik. So sebanyak 10 kan? Naik sebanyak 10. So kamu buat dulu journal entry dia. Debit investment property sebab dia naik. Credit fair value gain 10 juta. Ni adalah untuk tahun 2000X5 dahulu. Okay, faham? Untuk tahun 2006 pula, dia dah berubah. Market value dia dah jadi 55. Naik ke turun? Turun Sebab tahun 2006, dia dah jadi value untuk investment property dah jadi 60. Bila hujung tahun 2006, dia turun jadi 55. So 60 ke 55. So dalam kes ni kita ada fair value loss. Okay, record dulu fair value loss. Berapa? RM5 juta kan? So kamu record lah ni. Ni 5 juta, 5 juta. Fair value loss, debit. Credit kan investment property. Kemudian 1 Januari 2000X7, dia kata dia reclassified kepada PPE. Okey, dalam kes ni, tarikh dia baru jadi value pada 1 hari sebelum yang dia nak classify. 1 Januari, sehari sebelum dia berapa? 31 Disember. So maksudnya dia baru je revalue. So kita dah boleh pakai nilai value yang baru. Ni, maksudnya value yang mana? 55. Tak payah nak revalue lagi. Faham tak? Sebab dia baru revalue sehari. Sehari tu kita pakai yang nilai yang dia dah bagi dah. Yang terbaru iaitu 55. So transfer je lah 55. Tutup investment property. Kenapa investment property dia kredit? Sebab investment property adalah aset. Bila dia revalue, dia reclassified, maksudnya investment property ni kita nak tutup. Tutup maksudnya kita keluarkan dia. Record di sebelah kredit. So that's why credit investment property. Nilai dia 55, nilai yang terbaru. Kemudian debit PPE. Tak, debit PPE kamu debit building. Macam tu lah. Clear? Clear, sir. Okay. Korang tak ada kelas lagi kan depan ni? Tak ada kelas kan depan ni? Ada kelas pukul 3 sampai pukul 7 sir lepas ni. Tak apalah, baguslah. Tak ada gap lah sir, 3 sampai 7. Tak solat lagi ni sir. Alah, solat 5 minit je. Solat bukan sejam. Masak lah rajin ni. Kau masak Maggi ke masa ni?
Tak, kejap je aku nak ambil ni. Nak settle pasal ni, PPE ke IP ni. Sebab ni penting, dua benda ni penting. Sebab nanti kita akan masuk next, esok baru kita akan masuk yang part calculation yang kita akan kiki lah. Okay. Sekarang ni dia berubah pula. Katakan daripada PPE, dia pergi ke investment property. Okay. Apa-apa pun, kalau PPE, ingat PPE ni masalah dia adalah dekat dia pakai cost model. Cost model ni apa maksud cost model? Dia kira depreciation setiap tahun. Bila dia pakai depreciation setiap tahun, dia akan ada kira cost atau accumulated depreciation. Dapat apa? Apa nama setiap tu? Cost atau accumulated. Kita dapat nama apa? Carrying value. Kita dapat carrying value. So, carrying value sebenarnya itu adalah nilai yang kita pegang sebelum kita nak transfer nanti. Tapi, kamu kena faham tau. Bila dia nak berubah daripada carrying value, PPE, pergi ke apa kita panggil? Bila dia nak berubah daripada PPE, pergi ke investment property, sekali lagi kamu kena revalue. Clear? Clear tak? Clear. Ujung tahun, ni saya tunjuk satu contoh. Ujung tahun contoh memang kita dah ada dah ni. Ujung tahun dia bagi 79.3. 79.3 ni bukan lagi value nilai market value. Kamu kena buat kamu kena buat kena kira revaluation untuk aset yang kita nak pindahkan, nak kena classify pergi ke PPE. So carrying value versus fair value. Ini yang kita akan buat. Yang kita akan buat adalah ni, carrying value versus fair value. Tengok macam dalam kes ni. Dia ada tak bagi fair value? Ada kan? Tu nampak? Nampak? Ada. Dia dah bagi ya. Dia dah bagi kamu. Fair value dia 9 juta. 90. Okay. Saya tak nak ambil yang contohnya macam dalam kes ni. Saya nak buat satu illustration yang mudah. Katakan okay. Katakan nilai carrying value, katakan kita tahun 2020. Hujung tahun carrying value dia adalah 100 juta contoh. Okay. Sekarang ni dia kata bangunan ni dia nak reclassify kepada investment property pada hujung tahun ni. So carrying value 1 juta. Bila kita nak reclassify pergi ke PPE, ke investment property, kamu jangan ambil yang carrying value 1 juta ni terus pergi ke investment property. Tak boleh. Bangunan ni, kamu kena revalue balik. Faham tak? Revalue balik. So katakan bangunan ni revalue, carrying value 1 juta. 100 juta. Lepas revalue jadi, contohlah jadi 110 juta contoh. Dalam kes ni, carrying value 100 juta. Fair value 110 juta. Sekarang ni kamu nampak dia naik ke turun? PPE ni? Naik. Naik sebanyak 10 juta kan? Okey, kalau PPE naik 10 juta, kamu hantar dia ke mana 10 juta tu? Kat mana?
Dah Soceh. discuss awal tadi. Dalam SOCHE. Dalam ARR. So, 10 juta yang naik tu kamu hantar dia ke ARR. Sama macam PPE yang kita buat sebelum ni. Bila kita revalue, dia naik, hantar yang balance dia tu, difference dia tu 100 juta kepada 110, so dia ada difference 10 juta kan. So kita hantar 10 juta tu ke ARR, bawah SOCHE, Statement of Changes in Equity. Okay, part tu selesai. Faham? Sekarang ni, part kita nak transfer pula daripada PPE ke IP, investment property. Sekarang ni kamu nak record investment property 100 juta ke ataupun 110? 110. 110. Kita akan record yang setelah kita revalue. Clear? Faham? Sebelum dia pergi ke mana-mana, reclassified, kita kena revalue dulu. Bila revalue, naik ataupun turun ikut rumah masing-masing. Kalau dia sekarang ni adalah PPE, kita record cara revaluation PPE macam mana. Kalau naik, hantar dia ke dalam ARR. Kalau macam yang awal tadi, investment property pergi ke PPE. So, bila kita revalue, investment property naik, kita hantar dia ke gain, fair value gain dalam statement of profit and loss. Nampak? Nampak beza dia? Benda yang sama, cuma nilai yang revalue tu yang akan record nilai yang baru. Clear? Okay, kita masuk soalan ni sekejap. Dia kata 1 Januari 2021, Hati dia purchase property 100 juta. Masa ni property tu classified bawah PPE 116. Dia ada depreciation 50 tahun. Kemudian dia kata pada hujung tahun 2005, maksudnya dah berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5 tahun lah. Dia kata dia ada impairment loss 5 million is recognized. Okay. Kemudian dia kata at the end of year 8, dia kata carrying value amount of property is a following lah. Maksudnya dia macam yang dia bagi bawah tu. Property cost dia 100 juta. Dia ada impairment loss 5 juta. Okay. Untuk 5 tahun yang pertama, dia akan ambil kira ikut 1 juta. 1 juta bagi 50, darat 5 berapa? Ni yang pertama ni. Tengok. Cara kita nak kira carrying value untuk hujung tahun 2008. Okay, untuk 5 tahun yang pertama, kita pakai 100 juta. Tolakkan dengan bahagikan dengan 50, daratkan dengan 5 tahun. Sebab daripada 2000S1 sampai 2000S5. Faham tak? So kita dapat 10 juta. Accumulated depreciation. Okay. Tapi dia kata pada tahun 2000X5, dia ada ni. Dia ada tambahan baru iaitu impairment loss. Impairment loss ni dia umpama macam dia akan mengurangkan nilai value aset tersebut. Okay. So pada tahun 2005, kamu kena kira carrying value pada tahun 2000S5 yang sebenar. 100 juta, tolakkan dengan 10 juta. 10 juta tu yang accumulated depreciation. Kemudian kena tolak lagi 5 juta. 5 juta ni yang mana? Ni, yang impairment loss tu. So carrying value pada tahun 2000X5 adalah macam ni. Dia umpama macam ni, saya tulis 100 juta tolakkan dengan 10, mula dia dapat kononnya macam carrying value. Carrying value untuk yang ni untuk tahun yang kelima dulu tau. Lepas tu kena tolak lagi 5 juta. Nampak? So
1 juta tolak 10 tolak 5 dapat apa? 85, betul? So ini adalah carrying value untuk tahun 2000 X 5. Faham tak? Carrying value pada tahun 2000 X 5 adalah 85. Bukan 90 tau, sebab dia ada tambahan lagi tolak tau, iaitu impairment loss. Impairment loss ni seolah-olah macam dia akan mengurangkan lagi value aset tersebut. Clear? Clear tu? Clear. Pada tahun 2000 X 6, kamu tak boleh pakai lagi konsep yang macam sebelum tu. Sebab dia dah masuk campur yang pasal ni. Ni, yang impairment loss. So, kamu kena kira start baru pula. Pakai carrying value, kan saya pernah ajar dah, carrying value dan nak kira depreciation, pakai useful life, dia boleh pakai dua konsep. Satu, cost bagi dengan total useful life. Satu lagi, carrying value bagikan dengan remaining kan. Carrying value bagikan dengan remaining useful life. Okay, remaining dia berapa? Tahun 2000 X 5? 85. So, 85. Bahagikan dengan remaining useful life dia berapa? Total useful life berapa? 50 kan? Dah guna 5 tahun. So, tinggal lagi berapa? 45. 45. 45. So, bagi 45. So, kita kira daripada tahun 2006, 7, 8. So, 3 tahun. Darab 3 tahun. Yes, sir. So, dah buat apa? 5.7, betul? Betul. Betul. Betul, sir. Faham So, maksudnya yang kita kira ni tadi, ni, dia sebenarnya refer kepada ni. Tu. Nampak? Yang kira tu, 100 tolak 10 tolak 5 bagi 45 darab 3. Ni ya, yang saya kira by satu-satu supaya kamu faham. Okay, so sekarang saya delete Okay. Sekarang ni, nak kira carrying value pada 2000 X 8 ataupun awal tahun 2000 X 9 adalah macam ni 100 tolak 5 tolak 10 tolak 5.7. So, ini adalah carrying value yang terbaru. Faham? Sekarang ni, dia nak ubah daripada PPE ke investment property. So, apa yang boleh kita buat adalah ni sebab dia ada masalah dengan impairment loss. So, impairment loss dia kena buat reversal. Okay. Ni nantilah. Esoklah saya explain ni balik. Sebab dia ada ni. Dia ada reversal. Reversal ni saya kena baca dulu. So, kita habis sampai sini lah.